أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dirahmati Tuan Imam, Tuan Aziz, tuan-tuan guru serta para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita meneruskan lagi pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji dalam bab munakahat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi di bawah tajuk berkaitan dengan iddah, iddah perempuan. Iddah secara umumnya saya ulang sedikitlah. Iddah ni dia ada terbagilah kepada iddah perceraian hidup, iddah kerana kematian, iddah kerana kematian, iddah kerana perceraian hidup. Dan dia pula tengok pula cerai itu macam mana dengan talak yang boleh dirujuk hanya ada dua, talak 1 dan 2, talak 3 tak ada. Talak memang ada 3, tapi yang boleh dirujuk 2, at-talaqu marratan, dua kali saja yang boleh dirujuk, yang ketiga tu memang tak boleh dirujuk. Kemudian ada cara khulu', iaitu isteri dia menebus talak daripada suaminya. Kemudian ada yang berpisah dengan cara fasakh, namun fasakh ini adalah dengan kuasa hakim, dengan sebab-sebab tertentu yang digariskan oleh syarak. Jadi apabila perempuan itu bercerai, contohnya, jadi dia kena beriddah. Ini perempuan yang cerai hidup lah, dia kena beriddah sebanyak 3 kali suci daripada haid, 3 kali suci daripada haid. Sekiranya dia perceraian atas sebab kematian, maka dia kena beriddah 4 bulan 10 hari. Jangan salah tu, terutama perempuan, kan? Ada yang cakap 3 bulan 10 hari. Saya pun jenuh cari mana 3 bulan 10 hari, kan? Arba'ata asyurin wa asyra, dalam Quran dah jelas sebut, Dan insyaAllah pada pagi ini, kita masuk sedikit tentang bagi perempuan yang tiada haid, sama ada ia masih kecil ataupun telah putus haid. Jadi kalau perempuan yang telah putus haid, contohnya dong istilahnya sekarang mana puasa, kan, ataupun dia belum datang haid lagi, maka iddahnya berakhir dengan 3 bulan selepas perceraian. Yang tak ada haid ni barulah dikira bulan. Bagi yang ada haid dikira 3 kali suci. Berdasar firman Allah SWT, wallai ya'isna minal mahid minan nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid. Maksudnya, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa, maksud dia dah putus haid dia, daripada kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid, kan? Dan perempuan-perempuan belum datang haid lagi, mungkin ada umur
Dia kalau tak ada kalau hukum tu maktub dalam kitab, maknanya benda tu dah berlaku. Kan? Benda tu dah berlaku. Mungkin ada yang tak pernah datang haid, umur 20 pun tak pernah datang haid. Ada, kan? Jadi kitab dia tak bicarakan kalau benda tu tak berlaku. Hukum tu akan dibicarakan kerana hukum tu ada. Ataupun perkahwinan yang dikategorikan dengan bawah umur. Bukan bawah umur, istilah kita bawah umur, kan? Kalau dulu-dulu saya ingat mak saudara saya 14 dah kahwin dah. Kan, umur 14 dah kahwin dah. Tapi sekarang ni dah ditetapkan, ya, 18. Mula-mula dulu 16. Pastinya cantik dah tu, tapi ada pula pindaan perempuan pun nak 18. Jadi kalau bawah 18 tu, kalau nak kahwin juga kena melalui dapatkan perintahan pada mahkamah, kebenaran pada mahkamah. Tapi rumit lah, dia banyak cerita tu. Dia kena pergi ke JKM lah, ke polis pun ada siasat lah, takut ada kes pun macam-macam lah, kan? Iddah perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi, ya. Ada tak berlaku benda ni? Ada, kan? Kat Malaysia dulu pun keluar surat khabar, kan, nikah 3 jam cerai. Kan? Nikah pagi petang cerai pun ada. Jadi apakah iddah dia? Iddah perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi. Perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan secara fasakh atau tidak wajib beriddah. Tak ada iddah dia. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhinya, itu maksud dia, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masa dia. Oleh itu, berilah mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka dan lepaskan mereka dengan cara sebaik-baiknya, kan? Jadi dia tak ada iddah lah kalau belum disetubuhi, ya. Mut'ah tu kena bagi. Sebabnya mut'ah tu biasa mahkamah lah tentu, kan. Kalau kita nikah, kita bagi mahar. Kalau bercerai, kita bagi mut'ah, iaitu sagu hati perceraian, ya. Hukum iddah dan kewajipan yang perlu dilakukan. Dan iddah ni bukan Malaysia saja je. Jadi perempuan dalam iddah ni dia ada beberapa kewajipan, beberapa larangan yang dia tak boleh buat. Pertamanya, perempuan yang beriddah talak, ya. Perempuan yang diceraikan dengan talak, sama ada talak raj'i atau talak talak bain, iaitu talak bain kita tahu bain dia ada bain kubra, bain sughra. Okey. Bain kubra satu, talak 3 tu kubra, talak 3 dengan li'an tu memang dah ni. Kemudian kalau bain sughra ni macam khulu', fasakh. Dia boleh kahwin tapi tak boleh rujuk. Dia tak boleh rujuk semula. Lepas tu dia tak ada istilah nak rujuk balik, tak ada. Ya, sebab itu dipanggil bain sughra. Tetapi lepas habis iddah dia boleh kahwin semula. Tapi bain kubra macam talak 3, habis iddah pun dia tak boleh kahwin, melainkan dia berkahwin dengan suami baru, berlaku persetubuhan dengan suami baru, kemudian bercerai, kemudian baru bekas suami dia kahwin balik dengan dia, ya. Jadi sama ada talak raj'i atau talak bain,
mempunyai kewajipan dan hak, iaitu sekiranya talak raj'i. Ya, sekiranya berlaku perceraian dengan talak raj'i, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri, dan yang afdalnya ialah tempat tinggal semasa mereka hidup bersama sekiranya bersesuaian dan tiada halangan untuk mendudukinya. Ya. Jadi apabila berlaku dalam iddah tu, suami wajib menyediakan tempat tinggal. Tapi biasa berlaku di tempat kita ni bila berlaku perceraian dengan suami, isteri yang mengambil barang keluar. Patutnya suami yang kena keluar. Kan? Sebab dia berhak mendapat tempat tinggal. Ya, dia berhak tempat tinggal. Tapi masih, kalau dalam masa iddah, mereka masih suami isteri. Boleh kalau nak duduk sekali pun tak ada masalah. Sebab masih lagi suami isteri. Bukan kata cerai tu habis. Sepanjang iddah masih suami isteri, berhak berujuk. Tetapi kalau nak rujuk, kena lafaz. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Ya. Suami kata, okey, marilah kita rujuk semula kan, saya rujuk awak balik. Itu kena lafaz. Ya. Jadi suami memang kena sediakan tempat tinggal. Bukan kalau kata dia dah jatuh talak tu, dah halau isteri dia tu keluar. Ini rumah aku keluar. Isteri berhak duduk situ sepanjang iddah. Keduanya, menurut syariat Islam, suami wajib memberi nafkah seperti perbelanjaan, pakaian dan lain-lain. Ya. Sepanjang iddah tadi tu. Nafkah ini wajib diberikan sama ada isteri itu mengandung ataupun tidak. Tak kisah dia mengandung ke tak ke, kena bagi. Hal demikian kerana suami masih berkuasa atas dia. Sebab itu saya kata tadi, dalam iddah masih lagi suami isteri. Suami masih ada berkuasa atas isteri dia dan boleh merujuk selagi tempoh iddah belum berakhir. Ya. Jadi dalam tempoh iddah tu, suami kena buat tanggungjawab macam biasa lah. Nafkah dia kena sediakan, ya, untuk isteri dia. Apa perbelanjaan yang lain dia kena sediakan lah. Tapi jangan salah faham ya. Tapi banyak orang perempuan salah faham, nafkah tu mesti duit. Kenapa mesti duit? Saya nak tanya. Ya, ada isu. Dia kata suami saya tak pernah bagi duit. Saya kata puan kerja tak? Saya kerja. Gaji puan berapa? Adalah 3,000 lebih kan. Ada tak suami minta duit puan? Tak ada. Barang-barang rumah siapa sediakan? Suami. Barang dapur, keperluan, bilik air api semua suami. Rumah siapa? Suami. Dah habis, itu nafkah. Masalahnya yang nak minta duit tu kenapa? Dia faham duit, dia faham nafkah mesti suami bagi duit. Nafkah itu dah sempurna nafkah dah. Kalau suami bagi, itu kira bonus. Itu kira bonus. Ya. Apabila suami sediakan makan pakaian tempat tinggal semua lengkap, isteri pun bekerja, suami tak usik duit dia, itu sempurna nafkah sebenarnya. Lain kalau isteri itu suri rumah, kan, memang 10 masa suri rumah, semua suami sediakan dan dia perlu juga duit belanja, ya, itu suami memang wajib bagilah. Ya. Isteri bekerja tu pun dengan izin suami tu pun alhamdulillah, syukur. Kan? Isu tu, suami saya tak pernah bagi duit tu. Bila saya tanya, dia tak keluar duit pun untuk rumah. Bahkan dia kerja tu suami izinkan lagi kan. Barang keperluan rumah semua suami sediakan. Sungut kata suami tak nak bagi duit. Oh banyak kot duit kau, 3,000 lebih. Pun lagi tak cukup. Kena faham kan? Kena faham. Yang ketiganya, lelaki wajib menetap di rumahnya dan tidak meninggalkan rumah melainkan kerana perkara yang tidak dapat dielakkan. Suami duduklah, tak ada masalah pun. Sebab apa? Mereka masih suami isteri. Jangan kata, oh ni dia bercerai tapi duduk serumah.
Lepas tu Nazir pergi. Nampak sangat Nazir tak kerti lah. Nampak sangat Nazir tak kerti bahasa. Kawan tu dalam edah nak pergi serbu rumah kawan tu kan. Kalau saya pun saya hambat Nazir. Kena tunggu. Lain kalau dah habis edah, duduk serumah lagi, tak apa. Ini baru tahu, dia baru cerai minggu sudah. Ada orang kata, Tuan Nazir ni, dia orang ni duduk serumah lagi, dah bercerai ni. Minggu lepas saya tengok kat mahkamah. Nazir pun, jom. Nazir kena faham kan. Imam pun kena tahu, kau jangan main sebut, kau orang dah bercerai duduk serumah. Nampak sangat. Tak pasal-pasal, dia boleh file saman kacau rumah tangga dia. Berdasarkan firman Allah SWT, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Okey. Maksudnya, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu. Maksudnya dia duduk serumah, tak masalah kan? Masih ada iddah sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyekati mereka di tempat tinggal itu. Dah kawan tu duduk hari-hari kutuk, marah pun macam-macam, jangan. Dia tujuan iddah ni antaranya adalah untuk pasangan tu fikir balik kan kebaikan atau keburukan perceraian ni. Di situ mungkin dia orang akan rasa kan. Betul. Tengok pula anak-anak dia, anak-anak mungkin kecil dia tak nampak lagi, tapi bila sampai masa dia akan confuse. Kenapa ayah tak duduk sini, dia kata kan, kenapa mak tak duduk dengan kita dah kan. Tengah kecil-kecil tak apa, kalau dia dah pandai berfikir, dia akan terasa, dia akan ada kesan pada diri dia lah Janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Jangan sebab dia ada hak dalam iddah, dia ada hak untuk duduk dalam rumah tu Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga melahirkan anak yang dikandung. Surah At-Talaq ayat 6 Jadi kalau dia tak mengandung, nafkah pun kena bagi, tempat tinggal kena bagi, apatah lagi kalau dia mengandung, sebab yang dia kandung itu anak suami. Jadi suami kena tanggung anak tu sehingga dia lahirkan anak pun dia boleh minta lagi, walaupun dah cerai, dia boleh minta lagi nafkah dengan suami, tapi nafkah untuk anak tadi kan. Nafkah untuk anak tadi suami kena tanggung lah, sebab anak tu memang bin dia kena tanggung. Itu adalah nanti bab hardhanah, dalam saat kita sampai dah dalam bab hardhanah nanti dia akan cerita. Jadi suami kena tanggung. Kalau isteri menyusukan tu, isteri tu boleh minta upah pada suami. Tak semestinya waktu bercerai waktu sekarang ni kalau ada ibu-ibu yang menyusukan anak, dia boleh demand kat suami, saya nak minta upah, saya susukan anak ni. Walaupun itu dia antara tanggungjawab dia lah tapi ada beberapa ulama kata tak wajib dia nak menyusukan. Dia boleh serah pada orang lain kan. Dia boleh serah, semua bukan budaya kita lah. Anak kecil diserahkan kepada orang lain untuk disusukan, bukan budaya kita. Tapi kalau budaya Arab, kita tengok sejarah Nabi kan, bila ada anak diserahkan pada ibu susuannya untuk ambil upah dia, untuk dapat upah susuan. Jadi di Malaysia ni kebanyakannya semua menyusu sendiri. Jarang sangatlah yang diserah. Tak ada, memang tak ada pun kan, rasanya tak ada tu kan. Budaya kita tak ada kan. Cuma kalau yang ambil anak angkat tu adalah dia ambil disusukan itu untuk melepaskan syarat sebagai anak susuan kan. Kalau itu kalau ambil anak angkat tak disusukan, dia akan timbul masalah apabila besar. Jadi susu ketika bawah umur tu, bawah 2 tahun tu kalau nak ambil anak angkat.
Begitu juga firman Allah SWT, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddah. Maksudnya dalam iddah tu duduklah semua, tak payahlah halau kan. Balik-balik bungkuskan baju awak, ini rumah ni saya beli, halau tu isteri. Isteri berhak duduk situ dulu, ya. Kalau nak halau, suami kena sediakan satu rumah lain, kan. Kalau dia nak keluar, suruh isteri dia keluar, suami bertanggungjawab sediakan sebuah rumah lain yang lain untuk isteri duduk sepanjang tempoh iddah tadi, ya. Dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ. Dia masih lagi, kalau isteri nak keluar rumah, dia kena minta izin suami dia masih lagi, ya, ketika dalam iddah tu, kecuali jika mereka lakukan perbuatan keji secara nyata, kan. Melainkan dalam iddah tu dia dah buat, ada dalam iddah, sampai kat saya dalam iddah isteri dah pergi Turki, jalan pergi sana pergi sini dalam iddah tu, suami tak tahu, tiba-tiba upload gambar, tiba-tiba upload gambar, kan. Masa bila nak ni, jadi di situ berlaku tu, benda tu memang berlaku. Yang keempatnya, isteri yang beriddah haram mendedahkan dirinya untuk dipinang oleh lelaki lain kerana dia masih terikat dengan suaminya. Bahkan suami lebih berhak ke atas dirinya daripada lelaki-lelaki lain, kan. Dan bila orang memang orang tunggu je ni kan, bila cerai kan, keluarlah macam-macam ayat, aku tunggu jandamu lah apa semua. Jadi bila dah nak iddah tu, dah ramai dah orang attack dia, dah haram, perbuatan tu haram, ya. Yang isteri pun dalam iddah janganlah dia berlebih-lebihan. Dia macam tanggungjawab dia seperti isteri seperti biasa, ya. Janganlah dia berlebih-lebihan pula. Waktu dalam iddah dah jumpa dah partner baru, dah pergi dating siap, jangan, ya. Awak tu masih lagi isteri orang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan maksudnya dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, iaitu rujuk akan isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan nak berdamai. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Jadi suami itu ada hak, orang lain tak ada hak. Jangan kata cerai tu hari ni cerai, minggu depan tu ada orang nak masuk Mina, tak. Dia masih lagi dalam iddah, dan sepanjang selagi tak habis iddah dia, haram meminang bagi lelaki lah. Dan perempuan tu pun haram terima pinangan sebab dia masih isteri. Jika perempuan diceraikan dengan talak bain, talak 3 tadi, maka hendaklah dilihat sama ada perempuan itu mengandung atau sebaliknya. Kalau dia mengandung, kena tunggulah sampai lahir anak. Kalau dia tak mengandung, dia tetap iddah dia, kan? Walaupun dia tak dirujuk oleh suami, tapi dia tetap kena, dia ada iddah dia, ya. Tapi cuma suami tak boleh rujuk sahaja, ya. Jika perempuan itu mengandung, jika isteri tadi mengandung, yang diceraikan itu mengandung, suami wajib menyediakan tempat tinggal berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Maksudnya, wahai Nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya,
dan menghitung masa iddah dengan betul. Jadi sebab itu cerai dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi. So dia boleh mula iddah. Ya. Tuhan, janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediaman. Jangan dihalau isteri itu. Kalau dalam iddah ni, ya, dia berhak dapat tempat tinggal sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar daripada situ. Jangan pula suka keluar masuk tanpa izin suami. Maksud dia kena dapat keizinan suami selama mana dalam iddah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali lah kalau dapati isteri itu dia telah melakukan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara maksiat. Jadi kalau kita tengok daripada ayat di atas, ya, ayat ni umum dan dia menerangkan bahawa iddah perempuan yang diceraikan dengan talak roja'i atau ba'in sama je. Jadi hak dia untuk dapat nafkah ni sama je. Ya. Isteri juga, yang keduanya, isteri juga berhak mendapat nafkah. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahunna. Ini khas untuk ibu mengandung, untuk ibu mengandung, jika perempuan mengandung. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka lahirkan anak yang dikandung. Sehingga mereka lahir anak yang dikandung. Jadi dah tahu kalau bercerai dalam keadaan isteri itu mengandung, kena bagi nafkah. Cuma risiko dia, iddah dia tu tak tentu. Tak tentu. Sebab jelas dalam Quran sebut sehingga mereka melahirkan anak. Kan? Cerai pagi ni petang kau salin habis. Habis dah. Habis dah. Tak boleh rujuk dah. Nak kena akad baru. Nak kena akad baru kan. Itu risiko dia. Tapi kalau dia berterusan, kalau kata baru mengandung 2 bulan, tiba-tiba dia melahirkan anak sampai 9 bulan, tu dia pula lama tunggu, isteri tu kan, isteri yang lama tunggu. Tapi kalau tiba-tiba lahir cerai-cerai, keguguran, selesai. Habis dah lah. Dan ketiganya, isteri hendaklah mendiami rumah yang disediakan oleh suaminya dalam tempoh iddah. Dia tidak boleh meninggalkan rumah melainkan apabila ada keperluan. Dia macam isteri biasa lah. Kalau keluar rumah kena tetap minta keizinan suami, ya. Ataupun dia boleh keluar rumah jika ada keperluan. Contoh kalau dia bekerja, itu satu keperluan dia lah. Dia mengajar ke, ya, dia bekerja, ataupun dia pergi berniaga ke, ya. Contohnya dia memerlukan makanan dan seumpamanya, ataupun dia berniaga menjual barang bagi mendapatkan hasil, sedangkan tiada sesiapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut bagi pihaknya. Jadi waktu tu dia boleh lah kalau dia keluar, kan, dengan dia keluar meninggalkan rumah tu untuk mencari rezeki dia. Ataupun dia bekerja dalam suatu pekerjaan yang tidak membenarkan tinggal di rumah berterusan sepanjang tempoh iddah. Ya, kalau kerja biasalah pagi-pagi kan, masuk sekolah pukul 7.30, pukul 2.30 balik, macam tu. Jadi dia kena keluar lah untuk melaksanakan tanggungjawab dia, ya. Atau isteri itu terpaksa menghilangkan kesunyian dengan berbual dengan jirannya. Dah duduk rumah taman kan, kadang-kadang takkan nak berkurung dalam rumah, kurang-kurang dia pergi kat pagar sembang dengan orang sebelah, dengan jiran sebelah pun jadilah. Maka dalam keadaan ini, isteri tidak haram meninggalkan rumahnya untuk tujuan tersebut, ya. Kalau dia keluar rumah nak pergi rumah orang sebelah, sembang kat rumah orang sebelah ke, kan, walaupun dalam iddah tidak haram. Dia keluar rumah untuk melaksanakan tanggungjawab dia, dia bekerja, seorang pekerja, tidak haram. Ataupun dia meniaga, ya, dia memang meniaga kuih kat pasar malam ke, apa-apa ke, dia setiap pasar malam dia akan pergilah. Itu dia boleh keluar, ya.
Larangan keluar rumah ialah tanpa sebarang keperluan. Kalau kita tengok berdasarkan firman Allah SWT, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna, ya, jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddah tadi, dan jangan pula dibenarkan mereka keluar dari situ. Maksud dia kena tunggu lah, kena duduk rumah tu, ya. Jangan salah faham. Biasa je kalau cerai je satgi tunggu dia bungkus barang balik rumah mak bapak dia. Siapa suruh balik tu? Kan? Yang mak bapak pun terima pula. Tak apalah, ni lelaki kau memang tak guna, main duduk dengan mak. Dosa mak ayah tu. Dosa mak ayah tu terima. Ya kita lah, suruh balik rumah kau. Kau dalam iddah masih lagi suami, mak ayah tak boleh terima, duduk sana. Jadi ni mak tolong topak kan. Memang laki kau tu tak guna, baik duduk dengan mak lah. Tanggunglah mak dosa tu, ya. Selagi anak tu ada dalam rumah tu, tanggung dosa lah. Sementara dalil harus keluar dari rumah kerana keperluan ialah hadis, daripada hadis an Jabir radhiyallahu an, tulliqat khalati fa aradat an tajida nakhlaha fazajaraha rajulun an takhruja fa'atin nabi fa'atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bala fajuddi nakhlaqi fa innaki asa an tusaddaqi atau taf'ali ma'rufa. Maksudnya ibu saudaraku telah diceraikan dan dia ingin memetik buah tamarnya, tetapi seorang lelaki telah menegahnya, kan? Dan ceritanya Jabir cerita, dia kata ibu saudara tu nak dalam iddah. Jadi dia dah biasalah, dia nak pergilah kebun tamar dia tu, kan? Dia nak ambil buah tamar dia. Itu ada orang marah, tak boleh kamu dalam iddah, kena duduk rumah nanti ni, kan? Tapi seorang lelaki telah mendegah dia keluar. Lalu dia jumpa Nabi. Nabi kata apa? Ya, keluarlah dan petiklah buah kurma itu, buah tamar itu. Mudah-mudahan engkau akan bersedekah ataupun melakukan kebaikan. Maksud dia di sini untuk melakukan pekerjaan keperluan dia boleh keluar rumah. Kan? Dia boleh keluar rumah, ya? Ini sebab lelaki tu dia tahu kalau cerai tak boleh keluar, kan? Jadi sebenarnya boleh atas keperluan yang tertentu, ya. Jika perempuan itu tidak mengandung, tadi ini perempuan yang mengandung, ya, dia wajib dapat tempat tinggal, dia wajib dapat nafkah, ya. Dia wajib dapat tempat tinggal dan dapat nafkah kalau dia mengandung. Jika perempuan itu tidak mengandung, isteri tidak berhak mendapat nafkah. Kalau dia tak mengandung, tidak berhak mendapat nafkah. Dia hanya wajib diberi tempat tinggal dan wajib mendiami rumah itu sehingga iddahnya selesai, ya. Kalau dia tak mengandung, nafkah tak ada, tempat tinggal ada, duduklah. Hal ini berdasarkan hadis dalam kisah Fatimah bin Qais ketika dia diceraikan oleh suaminya dengan talak bain. Nabi bersabda, la nafaqata laki illa an takuni hamilan. Tidak ada nafkah bagi diri kamu melainkan jika kamu mengandung. Illa an takuni hamilan, melainkan sekiranya kamu mengandung. Jadi dia hanya dapat tempat tinggal bagi perempuan yang tak mengandung, tapi nafkah tak ada. Iddah bagi kematian. Perempuan yang beriddah kerana kematian suami wajib ke atasnya melakukan perkara berikut, ya. Pertama,
berkabung atas kematian suaminya, iaitu tidak berhias dan mengenakan bau-bauan. Oleh itu, dia tak boleh memakai pakaian yang warna terang, bersolek, bercelak, memakai barang kemas sama ada emas, perak atau sebagainya. Jika perempuan itu melakukan perbuatan sedemikian, hukumnya adalah dosa. Jadi perempuan yang dalam iddah kematian suaminya, bagi diri dia wajib berkabung kerana menghormati suaminya, ya. Itu tanda kasih sayang daripada suami dia. Jadi pakaian kena jaga, kan? Ini ada saya jumpa dah orang suami baru meninggal seminggu lah. Dia cuti seminggu, lepas tu minggu depan masuk, kak tebal muka dengan make up ni, baju pun lagi orang kata baju kurung dia tu dah nak warna pelik-pelik lah kan. Macam saya pun tegur lah, kak bukan dalam iddah ke cakap, ini turi-turi soleh lah. Yang mati-mati lah ustaz, kita yang hidup ni kena teruskan. Apa rasa nak rasa nak paling geram tu, suka-suka je jawab ayat macam tu kan. Kita yang hidup ni kena teruskan. Tak, tak kisah nak teruskan, tapi kenalah ikut, ya, batas-batas syarak ni yang ada. Lagi tebal make up dia sebelum lelaki dia mati. Cuba bayangkan. Sebelum, ya, ada benda tu memang berlaku. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhirat. So di sini kita nampak dah, bagi orang yang beriman, dia akan laksanakan apa yang batas-batas syarak suruh. Tidak berhias, tidak bercelak, bersolek, memakai barang kemas, atau menunjukkan sesuatu yang menarik pada diri dia lah. Sebab rata orang sekarang ni memang kerja kan, paling tidak dia cuti seminggu je, lepas tu dia masuk kerja balik. Jadi waktu nak kerja tu tengok pakaian dia macam mana, ya. Dia kena jaga sebab sepanjang iddah dia 4 bulan 10 hari tu. Janganlah waktu tu lah dia nak macam-macam kan, dalam iddah tu lah cari yang lain kan. Jadi kalau kita, dalam hadis sebut tidak halal bagi perempuan yang beriman pada Allah dan Rasul. Jadi perempuan yang beriman pada Allah dan Rasul, dia takkan buat. Faham sebalik dia, kalau yang buat tu maknanya dia tak beriman pada Allah dan Rasul. Senang kan? Kita faham sebelah. Kalau orang yang beriman, dia akan buat apa yang diperintahkan. Jadi kalau dia melanggar tu, maknanya dia tak yakin, dia tak beriman dengan apa yang diperintahkan. Tu je. Senang nampak Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan akhirat berkabung di atas kematian seseorang melebihi 3 hari, melainkan apabila kematian suaminya, dia hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kalau mati bapa ke, ya, mati bapa ke, mati mak ke, kalau dia nak berkabung, kita maklum 3 hari. Dimaklumkan tak boleh lebih 3 hari. Bersedih itulah, tempoh sedih tu. Tapi untuk suami dia kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jadi hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis ini menunjukkan bahawa haram bagi seseorang perempuan berkabung di atas kematian orang yang bukan suaminya, ya, lebih 3 hari, ataupun tak boleh. Kalau mak bapak dia, itu je, dia bersedih masuk di sini, dia tidak tertakluk dengan hukum bersolek apa semua bagi orang selain pada suami dia. Contoh ayah dia meninggal, dia bersedih lah, jadi berkabung lah 3 hari. Maksud dia tidak berlaku, dia tidaklah, dia hanya bersedih untuk keluarga, untuk ayah mak dia, tetapi tidaklah dia terikat dengan tak boleh pakai baju terang, tak boleh apa semua.
kecuali pada suami je. Kalau suami, maka terikat dia selama 4 bulan 10 hari tadi, ya. Perempuan diwajibkan untuk berkabung di atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari, ya. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan bagi menzahirkan kesedihan dan menyuruh orang ramai mengucapkan takziah dalam tempoh 3 hari sahaja. Ini kerana dalam tempoh ini kebiasaannya jiwa seseorang tidak mampu menahan sabar dan menyembunyikan kesedihan. Itulah kan, dalam masa kita kalau siapa meninggal pun 2-3 hari itu memang orang kita tak boleh nak terima lagi keadaan. Masih lagi orang jumpa ucap takziah dan sebagainya kan. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, katanya kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10 wa la naqtahila wa la natatayyaba wa la nalbasa thawban masbughan illa thawba 'asbin wa qad rukhisa lana 'inda at-tuhri idza ightasalat ihdana min mahidiha fi nubzatin min kusti azfara wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, ya. Maksud dia, kami dilarang berkabung atas kematian seseorang melebihi 3 hari. Ini selain pada suami lah, ya. Tak boleh lebih pada 3 hari. Melainkan suami yang dibenarkan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kecuali suami kami. Kami tidak dibenarkan bercelak, dia kata dalam hadis ni. Dicerita berwangi-wangian, memakai pakaian-pakaian yang cantik, yang berseri, melainkan al-asbin, iaitu sejenis pakaian perempuan Arab. Kalau pakaian perempuan Arab tu yang nampak hitam dia, kan? Hitam, tak ada menarik, tengok pun tak menarik, kan? Tengok pun tak menarik orang tu. Ketika mandi setelah suci daripada haid, kami dibenarkan menggunakan sedikit minyak wangi. Kami juga dilarang untuk mengiringi jenazah, kan? Tapi ada tak orang kita mengiringi jenazah suaminya ke kubur? Selalu. Selalu, kan? Itu ada perbahasan lah. Ada pendapat ulama kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Boleh tengok dalam fatwa Irsyadul Fatwa yang Jabatan Mufti Datuk Dr. Zulkifli, dia keluarkan fatwa tu, ya. Dia bawa beberapa pendapat ulama, ya. Ada pendapat kata haram tu tak boleh keluar. Suami isteri tu kena duduk rumah, tak boleh dia turut serta sebab dia dah start iddah, kan? Dia start iddah. Ada yang kata haruslah itu dengan diiringi oleh saudara mara adik-beradiknya. Itu ada pendapat yang kata begitu, kan? Tuan-tuan boleh baca nanti tu. Jadi isteri tadi tu, mereka kalau 4 bulan 10 hari tu wajiblah tunaikan. 4 bulan 10 hari tu jangan dikurangkan, ya, jangan dikurangkan. Selama tempoh itulah wajib dia tunaikan. Kecuali perempuan tu boleh keluar daripada rumah dia dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh, rumah dia dengan suami dia duduk kawasan itu memang agak-agak tak sesuai, bahaya. Contoh, bila suaminya meninggal, kawasan tu kita tahu ramai penyakit dadah, ramai orang curi dan ada banyak mudarat dia. Lepas suami dia meninggal, dia terus pindah ke rumah mak ayah dia. Yang tu tak apalah, itu haruskan kerana keselamatan diri dia. Kalau duduk situ mungkin mudarat dia. Dia tinggal, orang tahu dia tinggal seorang-seorang, orang boleh buat pecah rumah dan sebagainya, kan. So untuk atas keselamatan dia pindah duduk dengan keluarga dia, ibu bapa dia. Menetap di rumah yang didudukinya selama tempoh iddah, isteri tidak dibenarkan keluar melainkan ada keperluan, ya.
Jadi itu yang saya kata tadi tu, dia kena duduk dalam rumah dia. Tapi kalau darurat dia besar, dia boleh keluar daripada rumah tu. Harus dia keluar daripada rumah tu untuk duduk dengan tempat lebih selamat, terjaga. Contohnya dia duduk dengan ibu bapa dia. Kerana kalau dia duduk kawasan tu dengan penagih dadahnya, dengan warga asing ramainya, risiko terlampau tinggi untuk dia. Yang dia nak keluar, orang tahu dia seorang-seorang, kan? Dia duduk untuk lebih selamat, ya. Wallahu alam. Kita berhenti dekat ni. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada masa. Ada tanyaan ke? Tak ada. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.